Kalau kita nak mengupas lebih lanjut di peringkat akar umbi dan juga di peringkat kawasan-kawasan itu sendiri, dan difahamkan Firdaus, rakan kami Firdaus Azil telah pun berada di Melaka, berkampung di Melaka sejak beberapa hari yang lalu. Pastinya beliau telah pun mendapatkan kupasan daripada rakyat Melaka apa isu-isu tempatan, dan begitu juga beliau difahamkan telah pun mengikuti proses penamaan calon bagi Melaka memilih ini. Dan kita nak terus bersama dengan Firdaus Azil langsung dari Pusat Penamaan Calon Bukit Katil Hang Tuah Jaya untuk memperincikan bagaimana proses penamaan calon sebentar tadi, dan mungkin dapat kongsikan dengan kita juga apa agaknya input-input yang anda terima daripada rakyat dan juga apa isu-isu yang akan dibawakan, begitu juga isu-isu yang perlu dapatkan penyelesaian segera bagi pemimpin-pemimpin akan datang. Firdaus, silakan. Okey, baik, terima kasih Hafizi. Seperti yang Seperti yang Hafizi maklumkan, saya berada di mengikuti proses pencalonan untuk DUN Bukit Katil di Dewan Tun Ali, yang ini merupakan pusat penamaan calon di mana pengundi DUN Bukit Katil akan diberikan peluang untuk memilih antara 4 calon, iaitu yang pertamanya daripada Pakatan Harapan mantan Ketua Menteri Ali Zahari, keduanya ialah calon daripada Barisan Nasional Datuk Wira Hasnur Sidang Husin, dan yang ketiga ialah calon daripada PAS di bawah bendera Perikatan Nasional Muhammad Al-Hafiz Yahya yang juga merupakan Ketua Pemuda PAS Melaka, dan yang keempat ialah calon bebas dari NGO yang dikenal pasti sebagai Gerakan Piagam Rakyat Abdul Hamid Mustafa yang juga merupakan seorang ahli perniagaan. Dan mungkin juga saya nak, sebab kami sempat mendapatkan komen-komen dan juga reaksi awal daripada tiga daripada 4 calon itu, iaitu antaranya ialah Adli mengatakan bahawa mereka berdasarkan SOP daripada SPI yang baru mereka terima, yang mana terdapat batasan-batasan tertentu yang tidak seperti PRK ataupun pilihan raya sebelum ini, yang mana mereka perlu memanfaatkan apa jua ruang yang ada, termasuklah media sosial seperti aplikasi-aplikasi media sosial, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Malah mereka juga berharapkan agar dapat laporan berita yang lebih adil daripada semua jenis media. Dan juga apabila kami bertanyakan bagaimana pandangan Adli tentang 3 lagi calon ini, yang mereka mengatakan keempat-empat calon ini mempunyai kredibiliti masing-masing, ada penyokong masing-masing, ada jentera masing-masing. Tetapi yang menariknya ialah kalau boleh saya memetik apa yang Datuk Hasnur cakapkan, bahawa beliau merasakan pertandingan kali ini walaupun secara sahnya disahkan adalah 4 penjuru, tetapi beliau merasakan pertandingan di DUN Bukit Katil ini adalah pertandingan 1 lawan 1, iaitu antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Yang apabila kita tanyakan mengenai satu lagi calon, iaitu PAS di bawah Perikatan Nasional, beliau mengatakan bahawa kebiasaannya PAS ini bekerjasama dengan Parti Bersatu, dan kita tahu, ini saya memetik apa yang cakap, kita tahu bahawa parti ini iaitu PAS dan Bersatu juga mengharapkan undi pada Melayu. Jadi saya merujuk kepada Datuk Hasnur, tidak berfikir mereka boleh mendapat undian lebih. Sebab itu saya lebih fokus pada Pakatan Harapan. Itu antara yang dilontarkan oleh Datuk Hasnur, wakil ataupun calon daripada Barisan Nasional, yang akan kita kongsikan dalam buletin-buletin seterusnya. Dan bercakap mengenai antara isu-isu rakyat, saya berada di sini Hafizia sejak pada 1 hari bulan. Pertamanya yang terus saya turun, saya ingat lagi pertamanya ialah mengenai tinjauan Ketua Menteri itu, iaitu Datuk Sulaiman Mat Ali, yang mana beliau membuat tinjauan tentang masalah banjir yang dihadapi oleh penduduk DUN Air Keroh, spesifiknya ialah penduduk di Taman Bukit Beruang Bestari, Taman Melawis, Kampung Sungai Putat serta Taman Bukit Beruang Utama yang terletak di bawah DUN Air Keroh. Dan itu juga masalah yang telah antara yang menjadi perbualan perdebatan yang juga perlu dititik beratkan dalam fokus ataupun manifesto setiap calon bertanding, khususnya di kawasan yang menerima impak teruk akibat banjir ini. Sebab saya, kalau boleh, saya telah bertemu penduduk dan penduduk di kawasan itu, yang mereka mengatakan daripada 2017 barulah terjadi banjir yang besar, dan mereka mendakwa bahawa masalah banjir itu berpunca akibat town planning ataupun susun atur pembangunan baharu yang mereka merasakan tidak terkawal, atau bukan tidak terkawal tetapi tidak mengikut spesifikasi yang betul. Yang ini perlu kita dapatkan penjelasan daripada sama ada calon yang bertanding itu ataupun pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan tempatan. Itu antara isu-isu yang menjadi fokus saya, dan saya kira akan menjadi antara yang perlu dititik beratkan oleh calon-calon yang bertanding. Hafizi. Firdaus, ringkas saja mungkin dapat kongsikan dengan kita jadual
penganggihan kru tugas bagaimana agaknya dari segi liputan yang akan Firdaus ikuti pada hari ini, terutamanya kempen sudah pun bermula pada hari ini sehingga 19 November nanti, Firdaus? Okey, untuk hari pertama kempen ini kita akan memberi tumpuan lebihlah kepada apa yang ingin disampaikan oleh parti-parti politik yang bertanding. Sebagai contoh, selepas ini pada pukul 1 kita akan ada sidang media daripada Pakatan Harapan yang akan disempurnakan oleh pengerusi Pakatan Harapan Melaka Adli Zahari, yang juga akan turut disertai oleh pengerusi DAP Melaka Datuk T, dan juga pengerusi PKR Melaka Datuk Halim. Itu akan menjadi fokus. Dan juga seperti rakan-rakan yang lain juga, Faris dan juga Syuhada juga, mereka akan memberi tumpuan kepada calon-calon semua. Jadi hari ini ataupun pada antara separuh hari ini kita akan memberi tumpuan, kita akan mendapatkan input-input yang lebih, kerana juga satu lagi, editor kita Nazri Kahar juga dijangka akan membuat temubual secara eksklusif dengan Adli Zahari dan beberapa calon yang lain. Tetapi untuk hari ini saya difahamkan dia akan ada eksklusif interview dengan Adli untuk mengetahui tentang agenda-agenda dan bagaimanakah adakah Pakatan Harapan mampu mempertahankan, kalau mengikut apa yang mandat pada 2018 ketika itu dimenangi oleh Pakatan Harapan, terjadilah peristiwa di mana Pakatan Harapan bertukar pada Barisan Nasional, dan kali ini Barisan Nasional juga pertukaran dalam koalisi yang sama. Itu yang akan cuba dikupaskan melalui kita punya tim-tim kita yang berada di Melaka ini, dan selepas itu kita akan kembali fokus kepada keutamaan kita, iaitu rakyat di negeri Melaka, Hafiz.